dah 6 orang cakap, 6 orang telah mempersembahkan gaya masing-masing. Saya yang akhir sekali mungkin tidak mengambil masa yang panjang. Negara kita, Malaysia, saya rasa di tangan kita semua. Kita akan melakar masa depan. Dan Raya Umum yang ke-15 boleh diadakan pada bila-bila masa. Petang tadi dah keluar gambar 5 orang yang katakan top 5 berada di Ibu Pejabat UMNO. Mereka mengadakan pre-council dan lewat awal malam tadi mereka mengadakan mesyuarat penuh. Dan ada berita yang telah keluar dalam akhbar Cina, dalam akhbar berbahasa Inggeris yang telah pun menetapkan bahawa tarikh pembubaran Parlimen adalah pada 14 hari bulan Oktober. Kami masuk Parlimen pada hari Isnin ini, 3 hari bulan, 7 hari bulan belanjawan negara akan dibentangkan. Kalau begitulah apa yang disebut dalam berita pada hari ini, maknanya pembentangan belanjawan itu tidak akan mendapat kelulusan Parlimen. Dibubar, dan kalau dia menang ataupun kita menang, PH menang, kita kena bentang lagi sekali belanjawan untuk tahun hadapan. Tapi itu tidak penting. Yang penting bagi kita adalah Pilihan Raya kali ini akan menentukan masa depan kita. Kalau kita beri peluang sekali lagi kepada Barisan Nasional untuk menguasai negara kita, negara berada pada ambang bahaya. Yang lebih bahaya lagi, sekiranya rakyat sanggup untuk beri mereka 2/3 majoriti di Parlimen, mereka akan gunakan kuasa itu untuk melukis semula sempadan pilihan raya untuk mereka kekal paling tidak 20 tahun yang akan datang. Waktu itu umur saya pun dah 80. Kata saya hari ini umur 60 tahun. Yang dah tua pada saya mungkin ada tinggal nyawa waktu itu umur 90 tahun. Negara diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Perhitungan ini sangat penting. Mesej ini mestilah disampaikan kepada rakyat. Kenapa kita dalam PRU kali ini mesti meyakinkan rakyat bahawa UMNO ini mesti kita kalahkan. Dan kita punya asas yang kuat. Kita punya hujah yang cukup sempurna untuk kita ajak rakyat untuk tidak memilih UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, apabila Najib pergi ke penjara, dia bukan suatu cerita biasa-biasa. Dia bukan satu kebetulan yang berlaku dalam sejarah negara kita. Anak Tun Razak yang mungkin orang-orang UMNO yang lahir daripada tembuni UMNO tidak mungkin boleh percaya keturunan bangsawan ini, seorang yang lahir pada perut keluarga Tun Razak, boleh menjadi banduan yang ada pada hari ini. Tetapi sejarah negara telah membuktikan bahawa Najib hari ini adalah banduan. Dia sekarang tinggal di penjara Kajang, menghadapi hukuman yang dia sekarang minta simpati pada rakyat, minta pengampunan, dan keluarganya minta tuan-tuan beri belas ihsan. Tuan-tuan sekalian, jangan beri pada orang macam ini belas ihsan. Kalau tuan-tuan perhatikan, daripada hari pertama Najib dan Rosmah pergi ke mahkamah, adik-beradik dia pun tak pergi mahkamah tunjuk simpati. Betul atau tidak? Tak ada seorang pun adik-beradik Najib yang pergi mahkamah menunjukkan kesiannya pada Najib. Kenapa?
anak beranak Tun Razak pun tahu bahawa Najib ini adalah merupakan perompak negara. Keturunan dia sendiri tak tunjukkan simpati, pergi ke mahkamah, memberikan sedikit pembelaan kerana dia tahu kami tak nak keluarga kami macam ini. Jadi jangan kita, orang-orang biasa ini, orang-orang kampung ini, pandai-pandai dan cuba-cuba nak berikan belas kasihan pada Najib. Biarkan dia. Dia kena masuk penjara bukan kerana salah ibu dia mengandung. Dia masuk penjara bukan salah didikan Tun Razak. Najib masuk penjara bukan kerana salah Tun Rahak melahirkan dia. Dia masuk penjara salah diri dia sendiri. You reap what you sow. Kamu tuai apa yang kamu semai. Ini bagus untuk negara kita. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana bila ada pemimpin negara yang rakyat berani hantar mereka ke penjara, itu tanda negara itu akan selamat pada masa akan datang. Saya beri contoh negara Korea Selatan. Berapa ramai presiden, berapa ramai bekas-bekas presiden yang silih berganti masuk penjara. Kerana apa? Adakah kerana rakyat Korea Selatan dengki dengan presiden mereka? Adakah kerana rakyat Korea Selatan tidak ada undang-undang untuk memberikan hukuman pada pemimpin mereka? Kerana rakyat Korea Selatan akhirnya tahu the rule of law, kedaulatan undang-undang. Siapa yang salah walaupun ketua negara akan hadapi kesan daripada perbuatan mereka. Oleh itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila Najib masuk penjara, on the way adalah Rosmah akan tunggu 2 mahkamah lagi. Zaid Hamidi jangan fikir dia boleh lepas. Dia ada lagi puluhan kes yang menanti dia untuk dia masuk penjara. Bukan kita gembira orang masuk penjara, tetapi siapa-siapa yang menjadi ketua negara, siapa-siapa yang diberikan mandat oleh rakyat yang salah guna kuasa, yang menggunakan kuasa untuk rasuah, biar mereka masuk penjara dan biar mereka menghadapi hukuman kerana negara kita mengamalkan rule of law. Ini yang mesti kita pertahankan. Benar kata kawan-kawan tadi, negara Malaysia tidak boleh terdedah dengan rasuah. Kerana rasuah sangat bahaya. Kenapa bahaya? Dia membawa negara ke arah kehancuran. Banyak negara-negara besar dunia jatuh kerana apa? Pemimpinnya rasuah. Banyak negara menyaksikan pertumpahan darah, berlakunya revolusi, berlakunya penumpahan darah kerana rakyat tidak boleh tahan dengan perangai pemimpin negara. Ada pepatah Turki yang mengatakan, once eat, another watches. Just how revolution are born. Seorang makan, seorang tengok. Begitulah bermulanya revolusi. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, selamatkan negara kita. Jangan takut untuk mengajar pemimpin-pemimpin UMNO. Negara Malaysia masih ada rule of law. Kerana kita dalam Pakatan Harapanlah, bila kita berkuasa walaupun 22 bulan, kita berjaya mendakwa mereka yang salah guna kuasa ke mahkamah. Ini jasa siapa? Ini jasa Pakatan Harapan. Kalau UMNO terus berkuasa, kalau kita biarkan mereka menang PRU yang ke-14, adakah Najib akan pergi penjara? Adakah pemimpin UMNO yang ada pada hari ini akan pergi penjara? Jawapannya tidak. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan terus merampok, akan terus mencuri, melakukan amalan kleptokrasi terhadap negara kita yang memalukan mata Malaysia di ambang dunia. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, walaupun kami hanya 22 bulan dalam pejabat, dengan segala rintangan yang ada, kita telah berjaya untuk
memanggil seorang peguam negara, orang PAS, orang UMNO main isu perkauman. Peguam negara ini kononnya bukan orang Melayu. Tuan-tuan dengar ucapan-ucapan pimpin UMNO di PWTC yang mengatakan kalau kita ada kuasa, kita boleh tukar pasukan pendakwaan. Kita boleh tukar hakim-hakim. Mereka berani mengatakan kenapa kita tidak tak tukar kumpulan-kumpulan pendakwaan ini. Menunjukkan tuan-tuan sekalian, dengan kuasa yang ada pada mereka, mereka berkompromi untuk melakukan rasuah. Tetapi Pakatan Harapan mengambil mandat rakyat. Kita bertanggungjawab dengan rakyat. Kita ambil amanah untuk rakyat. Dakwa sorang-sorang ke muka pengadilan. Dan sekarang mereka menunggu giliran sorang-sorang untuk masuk penjara. Kenapa? Mereka merompak, mereka mencuri wang negara. Kita tak kisah kalau Najib dan Rosmah mengambil, berbelanja mewah, menggunakan kredit kad. Kalau duit itu duit datuk nenek moyang mereka. Kita pun tak kisah, belanjalah apa yang dia nak belanja. Tapi ini wang negara. Kita tak malu ke tuan-tuan sekalian? Sebagian wang negara digunakan oleh mereka, rakan-rakan mereka membayar pelacur pun menggunakan wang negara. Kalau mereka nak main dengan perempuan sundal pun, dengan harta bapak kamu pun, itu kamu punya pasal. Kamu nak berzina dengan 1000 perempuan pun, itu kamu punya pasal. Itu kamu dosa dengan Tuhan. Gunakan duit negara, bayar pelacur. Adakah ini boleh diampunkan? Adakah ini boleh kita maafkan? Beri lagi mereka kuasa dalam periode akan datang. Saya tak tahu apa akan jadi pada orang Melayu. Oleh itu tuan-tuan sekalian, Pakatan Harapan, kita tetap berwacana, kita tetap dengan pendirian, kita mahu mengambil orang Melayu yang baik, kita mahu mengambil orang India yang baik, kita mahu mengambil orang Cina yang baik, kita mahu mengambil rakan-rakan kita Iban Karaza yang baik untuk memerintah negara kita Malaysia. Ini negara tanah tumpah darah kita. Ini negara menjadi hak semua kaum, semua agama untuk hidup aman damai dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Tak ada gunanya menyimpan bangsa Melayu yang bangsat. Tak ada gunanya memimpin bangsa Melayu yang menjadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Kalau tengok filem Mat Kila bukan main lagi. Bersilat ke hulu ke hilir, mencemuh penjajah Inggeris. Kononnya inilah Melayu yang mesti dipertahankan, naik semangat untuk Melayu, tetapi menyimpan perangai bangsa Melayu yang khianat kepada bangsa sendiri. Pakatan Harapan akan menentang ideologi ini. Pakatan Harapan akan berhadapan dengan pengkhianat ini. Kita mahu membina Melayu dalam neraca Islam, neraca Melayu yang diberikan penghormatan. Kita mahu mengajak bangsa lain, bangsa India, bangsa Cina, bersama dengan kemuliaan akhlak dan nilai dalam bangsa Melayu yang akan kita bina, bangsa Malaysia yang mulia. Inilah masa depan negara kita, tuan-tuan sekalian. Dan kami tak akan undur ke belakang. Kami tidak akan boleh dibeli dengan hanya slogan Melayu untuk Melayu. Tetapi harta negara kamu rompak, rasuah kamu bagi sama-sama kamu, harta negara kamu faraidkan sama-sama bangsa kamu. Kononnya kamulah Melayu, kitalah Melayu. Melayu inilah yang akan kita tentang sampai akhir nyawa kita. Kita mahu membina negara bangsa atas
naratif, atas penceritaan yang jelas bahawa kita mahu memasukkan semua acuan ini atas nama Malaysia, semua agama, semua bangsa yang mempraktikkan urus takbir good governance Malaysian untuk kita semua. Barulah kita boleh mengangkat negara kita, tuan-tuan sekalian. Dan kami walaupun 22 bulan, kami tak menabik dada kami yang terbaik. Saya pernah jadi menteri. Saya mengaku banyak kelemahan, banyak yang saya belajar. Wabi Adli jadi CM, Wabi Huda jadi Exco. Banyak yang kita belajar, banyak kerja yang masih belum kita selesaikan. Tetapi kita boleh buktikan jika dibanding dengan mereka yang ada pada hari ini, cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Memperjuangkan nama bangsa dan agama, menjadi penjual agama, menjadi pelacur agama, yang mengatakan kita pada ketika itu mempersetankan kematian adik. Kita kononnya menghalang sesatan polis terhadap adik. 30 bulan mereka berada di kuasa. Polis di bawah mereka, AG di bawah mereka, semua badan penasihat di bawah mereka. Sampai sekarang mereka tak boleh buktikan apa sebab adik mati. Mereka melacurkan isu agama, mereka melacurkan isu Melayu untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Kamu sekarang tak boleh jawab apa dia sebab kematian adik. Sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini bukan persoalan perkauman yang sempit. Ini bukan persoalan agama yang kita nak lacurkan. Ini persoalan masa depan kita semua. Kita mahu negara yang terkawal, yang boleh kita urus takbir dengan baik, pemimpin yang baik. Dan tuan-tuan sekalian, kami Pakatan Harapan telah mencapai satu kata sepakat yang jelas. Kita ada pasukan kita yang terbaik sekarang ini. Dan kita boleh jawab sekarang, sekiranya kita PH pemerintah, kita menyatakan dengan terus terang Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri kita. Kita jelas, kita tak cakap dua kali. Macam dulu bila kita PH, kita buat perjanjian, Anwar sebagai PM yang ke-8, Tun sebagai Perdana Menteri, Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kita kotakan tuan-tuan sekalian. Tetapi berlaku pengkhianatan di kalangan kita. Tapi kali ini kita telah bersepakat. Untuk apa? Kenapa kami bersedia untuk kembali kepada negara? Kerana kami telah faham, kami telah belajar bagaimana pentingnya membawa mandat rakyat dan menggunakan mandat itu untuk menyelamatkan rakyat. InsyaAllah. Dan kami telah buktikan 22 bulan. Tuan-tuan, kalau Wabi Adli kata tadi, Wabi Adli CM setahun berapa bajet untuk Melaka? 400 juta. Saya Menteri Pertanian 30 bilion. Di bawah saya 30 bilion. Ada kontrak? Ada kontrak. Kontrak benih padi ratusan juta. Kontrak baja ratusan juta. Presiden amanah, Menteri Pertahanan, saya rasa 300 bilion di bawah dia. Nak beli Skyhawk, nak beli kapal selam, nak beli artillery, ratus-ratus bilion tuan-tuan sekalian di bawah kami. Hanya dengan satu garisan daripada pen kami boleh jadi kaya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah tolong kami semua. Sampai kami tinggal pejabat,
kami diusir, dijatuhkan. Seorang pun pada hari ini tidak sabit dengan kesalahan dalam mana-mana mahkamah. Kita tak percaya LCS dah belas tahun. Jangan fikir kita berhenti jadi menteri. Jangan fikir kita dah pencen jadi menteri. Tak boleh dakwa kita balik mahkamah. Nama Zahid naik balik, Hishamuddin Husin naik balik kerana ada minit yang tidak betul. Bekas pegawai Turus Tentera Laut dah pencen dah, zaman dengan cucu dah, masuk balik mahkamah. Jangan main-main bila ada kuasa. Tapi pemimpin Pakatan Harapan paling tidak telah buktikan kita beramanah dengan apa yang kita dapat, dan kita tinggalkan pejabat dalam keadaan bersih, dan mereka boleh bongkar semua fail-fail di masa kami. Kami tidak ada kes, alhamdulillah, sampai ke tahap yang ada pada hari ini. Oleh itu tuan-tuan sekalian, pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa. Saya mohon berilah peluang kali ini kepada Pakatan Harapan. Kami tak malu nak minta tolong dengan tuan-tuan sekalian. Pemimpin Pakatan Harapan, kami tidak malu untuk rayu balik pada tuan-tuan. Kenapa? Kami semua bukan katak. Betul? Betul? Kami yang ada depan ni bukan pelacur politik. Kami yang ada dalam PH pada hari ini bukan barang dagangan politik. We are still here with you, to fight with you, for you. Inilah janji kita dengan rakyat. Berilah kami peluang sekali lagi untuk kita buktikan bahawa kita insya-Allah akan benar-benar dapat untuk menunaikan amanat yang rakyat berikan kepada kita, insya-Allah, mengambil alih Putrajaya, mengambil alih kerajaan di bawah nama Pakatan Harapan, insya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran pada malam ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.